طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada malam ini untuk kita teruskan lagi pengajian kita, untuk kita teruskan lagi tambah ilmu pengetahuan kita, untuk kita sama-sama tambah amal ibadat kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya, yaitu bernama Salman Al-Farisi. Nama dia Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau beragama Majusi. Beliau beragama Majusi. Majusi ini agama yang sembah matahari, sembah api. Agama yang sembah api. Manakala ayah dia ni ketua kampung. Ayah dia ni ketua kampung, orang yang ada nama, orang yang ada kedudukan dan juga dihormati oleh masyarakat kampung. Dan ayah dia juga mempunyai kebun untuk mereka, untuk dia bercucuk tanam dan mengambil hasil daripada cucuk tanam di kebun yang ada. Tetapi malangnya Salman Al-Farisi ini dilayan sebagaimana anak dara. Dilayan sebagaimana anak dara walaupun dia lelaki. Kerana dia tidak dibenarkan merayau-rayau keluar rumah. Kerana takutnya ayah dia ni, sayangnya ayah dia kepada anak dia, maka anak dia ni mesti berada dalam rumah. Dan kerja Salman ini untuk tambah minyak supaya api yang mereka sembah tu tak mampu. Dia jom tambah api. Tambah minyak. Kalau kurang tambah, kalau kurang tambah. Tu je kerja Salman ketika mana beliau duduk bersama-sama dengan keluarga dia. Jadi bagi dianya tak ada dah agama lain. Dia tak nampak, dia tak bayar agama-agama lain ni, tak ada dalam kepala dia. Hak adanya adalah agama Majusi, sembah api. Pada suatu hari ayah dia terpaksa keluar kampung, pergi luar. Dia tak ada orang nak cara ke kebun dia. Maka ayah dia minta supaya Salman ni pergi cara, pergi tengok di kebun dia tu ada gapo kurang, ada gapo, dia jom tengok, jom cara hari tu. Maka keluarlah dia daripada rumah. Buat kali pertama. Keluar daripada rumah, on the way nak pergi ke kebun dia tu, dia jumpa sebuah gereja. Dia jumpa sebuah gereja. Dia pun tengok penganut-penganut agama yang berada di gereja tu duduk semaya. Duduk semaya, duduk beribadat. Maka dia tertarik. Pelik dia tengok, tak serupa dengan dia. Dia ni sembah matahari. Hak pok-pok ni
iaitu penganut agama Nasrani. Dia duduk semayam, berapa semua, dia tertarik. Maka berhentilah dia di gereja tersebut, sapalah malam. Pakai tak pergi kebun ayah dia tu, pakai tak pergi. Sebab orang panggil sukanya dia tengok ada agama lain selain daripada agama dia. Dia tanya padri, dia kata agamamu ni berasal daripada mana? Dia kata agama aku ni berasal daripada negara Syam. Banyaklah dia tanya, dia tertarik, dia nak belajar dengan agama tadi. Maka baliklah dia ke rumah. Balik tu ayah dia tanyalah. Kata mu pergi kebun ni, gapo hak mu boleh? Gapo hak mu buat kerja, gapo hak mu buat, gapo mu tolong aku? Dia royak terus. Dia kata hari ni aku tak pergi kebun. Aku tak pergi kebun, aku tak buat gapo-gapo di kebun kerana aku duk tengok ada beberapa penganut agama Nasrani ni duduk melakukan upacara ibadat dia. Dan aku tertarik dengan agama dia. Aku suka dengan agama dia berbanding dengan gapo hak kita buat pada hari ini. Oh, marah ayah dia. Dia kata, wahai Salman, tak ada agama lain boleh menandingi agama nenek moyang kita. Mu tak usah carilah, mu tak usah italah. Tak ada agama yang lebih baik daripada agama nenek moyang kita. Tapi Salman ni bertegah. Dia nak belajar juga. Akhir sekali ayah dia kurung dengar rata kaki. Bukan sakat kurung, rata pula kaki. Takut Salman ni tubik pula di tempat penganut agama Nasrani tadi. Maka terkurunglah dia dalam rumah dengan keadaan kaki dia terikat. Pada suatu hari ada rombongan daripada negara Syam nak balik ke negara dia. Maka dia yadah ke padri tadi, kalau ada rombongan nak ke negara Syam, mu tolong royak aku nak pergi ke negara Syam. Maka bila dia tahu, dia pisahlah. Dia buat warna-warna pun, akhir sekali dia bebas daripada rumah dia buai rata kaki dia berapa, dia tubik daripada rumah tanpa pengetahuan ayah dia menyertai rombongan ke Syam tadi. Maka sampailah dia ke negara Syam. Dia pun tanya, tempat ni siapa hak aku boleh percaya? Orang yang baik aku boleh percaya. Aku nak belajar agama ni. Oh, duk kapung kak. Ketua padri lah. Ketua padri lah. Orang yang baik. Orang panggil juru. Maka mu duduk dengan dia. Mu belajar dengan dia. Maka Salman pun duduklah dengan ketua padri tadi. Royak hasrat dia nak belajar agama. Lagu ni. Duduklah dia dengan ketua padri tadi. Akhir sekali ketua padri ni mati. Bila ketua padri ni mati, pakak ramai-ramai lah mari ziarah, mari nak menguruskan jenazah ketua padri tadi. Tiba-tiba Salman kata, padri mu ni jahat. Padri mu ni jahat. Khianat. Bapa mu royak lagu tu. Dia royaklah ketua dia ni minta dengan mu duit. Minta dengan mu harta. Kata nak bagi sumbangan kepada anak yatim. Nak bagi kepada orang-orang miskin. Tapi dia ipung duit tu untuk dia. Mu ada bukti ke? Moga padri ni orang juru. Mu ada bukti ke?
Salman kata, kalau mu nak bukti, mari aku tunjuk. Oh, moga dia duduk serumah dengan ketua padri. Dia tahu belakang dah. Selok belok mana, bilik mana, jambil mana, tahu belakang. Dia pun tunjuk. Betul sungguh. Penuh tabung-tabung. Hak orang wi di rumah berapa, nya sipir untuk ketua padri tadi, tak ada nak guna. Muluh dah. Sajalah dia. Tak ada nak guna, mati dah ketua padri itu. Bila orang kampung tengok, oh kakak ni jahat. Ambil pitih, sipir ke dia, tak jadi nak tanya. Tak jadi nak tanya, pakak-pakak rejek mayat tadi. Oh, berat nyakit. Dah lah mati. Mati dah tu, pakak rejek pula. Tak puas hati. Hak ni ambo baca dalam buku lah. Pakak rejek. Marah kepada ketua padri tadi. Bila ketua padri itu mati, latih ketua padri lain. Maka dia duduk dengan ketua padri itu lah. Belajar agama, jadi khadir, jadi orang gaji, berapa reti agama. Bila ketua padri yang kedua tu mati, nak mati, dia tanya. Dia kata, kalau mu ni mati, aku nak pergi jumpa dengan siapa untuk aku sambung ngaji agama aku ni. Aku nak pergi dengan siapa kalau mu mati. Maka orang yang kedua ni kata, munggilah ke satu tempat. Nama tempat dalam kitab disebut Mausil. Mausil ni berada di Iraq. Mugi situlah. Mugi situ mu belajar dengan dia agama, mu duduk dengan dia. Maka bila ketua padri yang kedua tu mati, dia mari duduk dengan kawan ni di Mausil, di Iraq. Dia belajar agama, dia belajar ilmu. Siapalah orang yang ketiga ni nak mati, dia tanya pula. Kalau mu mati, aku nak pergi jumpa siapa? Sebab tu cerita Salman Al-Farisi ni suhu. Dia mencari kebenaran. Dia nak cari siapa agama gapo hak sebenar. Dia tahu dah Banyusi ni tak betul. Jadi dia duduk nampak lah ni agama Nasrani. Jadi dia duduk tengah cari lagi. Mesti aku jumpa agama yang sebenar. Dia duduk cari lagu tu lah. Dia pun bila kawan ni mati di Mausil, dia kata, kalau aku mati, munggilah ke satu tempat. Munggilah tempat tu berada di, nama dia Nashibin. Nashibin ni di Syam lah. Dalam perjalanan ke Syam. Munggi ke tempat tu, mu duduk dengan dia. Orang yang kepak. Orang yang kepak dia. Mula-mula ketua padri hak jahat. Yang kedua, ketua padri hak baru dilantik. Yang ketiga, hak duduk di Mausil. Yang keempat, hak duduk di Nashibin. Belajar agama, belajar. Hak di Nashibin ni nak mati. Dia pun tanya pula. Kalau mu mati, mu nak suruh aku jumpa dengan siapa? Supaya aku sambung belajar aku, supaya aku reti agama. Maka yang kelima ni kata, mugi jumpa seorang yang berada di Amuriyah. Amuriyah ni kawasan dekat-dekat tu juga. Dia gilah tempat kawan tu belajar. Belajar. Kawan tu dekat-dekat nak mati, dia tanya soalan yang sama. Ni orang panggil perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah. Sebab tu hidayah ni kita tak boleh duduk saja, duduk tak apa. Duduk sementara kat hidayah Allah Ta'ala mari. Tak perlu buat gapo-gapo, tak apa. Hidayah Allah Ta'ala tak boleh. Hidayah Allah ni kita kena cari. Kita kena ikhtiar, kita kena berusaha. Maka orang yang kenal ni bila dekat-dekat nak mati, dia tanya, aku nak pergi mana lepas pada ni? Orang yang kenal ni kata, mu kena cari seorang lelaki yang berada di tanah Arab. Mu kena cari seorang lelaki yang berada di tanah Arab. Dia daripada satu tempat, dia pergi ke satu tempat yang lain, yang mana tempat tu banyak pohon kurma. Madinah lah.
Dia berada di satu tempat, dia pergi ke tempat yang banyak pokok kurma. Lelaki ni dia tak makan baris sedekah. Kalau mu sedekah dia tak bagi, dia tak makan baris sedekah. Tapi kalau mu bagi hadiah kepada dia, dia ambil. Tapi kalau mu bagi sedekah kepada dia, dia tak akan ambil. Dia ni agama dia sebagaimana agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia paling penting sekali, di belakang dia ni ada tanda kenabian, iaitu khatamun nubuwah. Ada tanda-tanda kenabian yang berada di belakang dia. Maka selepas hak Amuriyah ni mati, dia duduk situ sementara. Dia tunggu. Takut ada rombongan nak pergi ke tanah Arab. Duk lama tu ada rombongan hak nak pergi ke tanah Arab, dia tupai naik. Bila tupai naik, malangnya dia telah dijual. Dia telah dijual kepada seorang lelaki Yahudi. Duduklah dia dengan lelaki Yahudi tadi beberapa ketika. Akhir sekali Yahudi itu bawa dia ke Madinah Al-Munawwarah. Nampak cerita Allah Ta'ala susun. Akhir sekali siapa ke Madinah juga. Nak ayatnya daripada orang pertama dia gigi. Akhir sekali sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Dia tak tahu siapa tu. Dia kata, banyak pohon kurma sini. Dia kata, sini kali hak Amuriyah tu royak tadi, negeri hak banyak pohon kurma. Dia tengok kanan banyak, tengok kiri banyak. Duk berasa sini dah. Baru dia berasa. Tapi banyak lagi tanda-tanda. Dia siapa? Maka dia kerja di kebun kurma. Kerjalah dia kepada lelaki Yahudi tadi. Duk tengok kerja, tiba-tiba lelaki Yahudi tadi duk buat. Dia kata, Muhammad nak mari ke tempat kita. Masa tu Nabi duduk di Mekah. Nabi tak hijrah lagi. Dia kata, ada lelaki bernama Muhammad daripada Mekah nak mari ke Madinah. Dia curi-curi dengar. Dia curi-curi dengar. Maka sampainya masa, Nabi pun hijrah daripada Mekah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi sapalah sebagaimana kita dengar sama-sama cerita hijrah ni. Maka pada suatu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat dia. Maka Salman pun mari. Salman mari. Dia kata, aku dengar mu ni orang baik-baik. Aku dengar mu ni orang baik-baik. Dia aku tahu mu ni orang panggil lapar. Mari tempat jauh, tak ada makanan. Maka aku bawa sesuatu makanan, aku bawa makanan ni, aku nak sedekah kamu. Dia nak teh. Salman orang cerdik. Aku bawa makanan ni, aku nak teh. Kita ayat nak teh, aku bawa makanan ni, aku nak sedekah kepadamu, maka mu makanlah dengan sahabat-sahabatmu. Maka Nabi pun kulu. Nabi royak ke sahabat dia, makanlah. Tapi Nabi tak makan. Dia kata, ni tanda yang kedua. Amuriyah kata tadi, dia tak makan baris sedekah. Dia rasa jolodah ni. Tapi dia sipel lagi. Sebab sahabat-sahabat Nabi makan belakang. Makan tadi, dia je tak makan. Duk beberapa hari, dia mari pula. Dia bawa makanan. Dia kata, wahai Muhammad, aku nak bagi makanan kepadamu. Aku nak hadiah makanan kepadamu. Makanan ni sedap. Maka aku nak hadiah kepadamu. Maka mu makanlah dengan sahabat-sahabatmu. Kabar-kabar Nabi makan. Sahabat makan, Nabi pun makan. Dia kata, ni petanda yang kedua. Tadi sedekah, Nabi tak makan, sahabat dia makan. Hak ni bila aku hadiah, Nabi makan, sahabat dia makan. Jolodoh lah. Hak ni hak lelaki daripada tanah Arab. Dia ok lagi. Pada suatu hari, Nabi berada di perkuburan Baqi' di Madinah.
Nabi duduk di perkuburan Baqi' di Madinah kerana sedang menguruskan jenazah sahabat dia hok mati. Nabi duduk dalam keadaan Nabi pakai selimut. Nabi tutup belakang dia dengan selimut. Nabi tutup belakang dia dengan selimut. Maka Allah Ta'ala nak tunjuk kepada Salman Al-Farisi ni, tiba-tiba Rasulullah dia buat turun kain selimut dia. Dia buat turun kain selimut dia, betul lah Salman duduk belakang Nabi. Dia memang nak tengok dah, mari duduk belakang. Bila Nabi buat turun kain selimut dia, maka dia tengok betul ada tanda kenabian, ada khatamun nubuwah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia nampak tu gak, dia pun terkekan Nabi, peluk Nabi alik belakang. Nabi tanya, "Mahadza? Apa mu ni?" Dia pun ceritalah. Gini lagu ni cerita daripada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, 4, 5 sapalah Amuriyah ni kata, maka mengucaplah 2 syahadah oleh Salman Al-Farisi kerana jumpa dah orang hok betul-betul, orang panggil gapo hok betul-betul bawa agama yang betul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kebenaran itu telah ditemui oleh Salman Al-Farisi. Perjalanan dia panjang. Nak boleh jumpa, nak boleh hidayah Allah ni bukan perkara yang mudah. Tetapi kita kena berusaha. Kita kena berusaha, kita kena bersungguh-sungguh, baru kita akan jumpa, baru Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita. Amun nak selit sikit pada malam ni berkenaan dengan khatamu an-nubuwah. Tanda kenabian. Gabriel tanda kenabian ni. Khatamun nubuwah ni ada mana? Duduk di batas tubuh Nabi je. Tak ada tubuh kita ni, tak ada. Hak adanya kudi. Khatamun nubuwah ni duduk belakang Nabi je. Gabriel khatamun nubuwah ni adalah orang panggil tanda bahawasanya Muhammad ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bentuk dia? Disebut dalam Syama'il Muhammadiyah. Kalau kita belajar kitab Syama'il Al-Muhammadiyah Imam Tirmizi, dia ada satu bab, ma jaa fi khatamin nubuwah. Bab berkenaan dengan khatam an-nubuwah. Dalam bab tu, dalam kitab Syama'il, dalam bab tu dia royak kepada kita banyak hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan khatamun nubuwah. Dia banyak-banyak hadis dalam tu. Ada hadis yang diceritakan sendiri oleh Salman Al-Farisi. Hak cerita, hak mu cerita saat ni. Hak ambo cerita saat ni tu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Salman sendiri dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Aku jumpa orang tu, aku jumpa orang ni, cerita sendiri oleh siapa? Salman Al-Farisi. Jadi khatamun nubuwah ni dia berwarna, ulama-ulama kata orang panggil khatamun nubuwah ini bila berada di tubuh Nabi, ketika mana Nabi dibelah dada oleh Jibril alaihi salam, ketika mana di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Maknanya bila Nabi lahir tak ada lagi khatamun nubuwah. Nabi lahir tak ada lagi. Ketika mana di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, lebih kurang umur Nabi 4 tahun. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, ketika mana Nabi duduk main dengan sains-sains dia. Ketika mana di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, Nabi duduk main dengan sains-sains dia. Tiba-tiba sains dia berlari. Giroyak kepada Halimatus Sa'diyah, Muhammad mati. Disebut dalam kitab sirah. Kenalin Halimatus Sa'diyah ni bukan anak dia perok, anak orang. Apa yang berlaku? Jibril turun, dia belah dada Nabi. Sebab tu belah dada Nabi ni kita baca dalam kitab, dalam sirah 4 kali. 4 kali Nabi dibelah dada sebanyak 4 kali.
Kali pertama ketika mana umur Nabi 4 tahun. Tadilah Jibril turun di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah, Nabi dibelah dada dia. Lepas tu Jibril buat tubik hati Nabi dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Maka masa itulah Jibril letak Khatamun Nubuwah. Mana Khatamun Nubuwah ni duduk? Dia bukan betul-betul belakang Nabi, tapi dia duduk betul dengan jatuh. Jatuh kita duduk mana? Belakang tu adalah Khatamun Nubuwah. Di antara bahu lah. Maknanya alik kiri. Mana duduk situ lah. Betul dengan jatuh. Besar mana? Kalau dia mengecik, ulama sebut besar dia besar dengan burung pati. Kalau dia kecil, besar dia tu sama besar dengan telur pati. Telur burung pati. Kalau dia besar dia besar nombok. Besar nombok. Dia boleh besar, dia boleh kecil. Warna dia merah. Orang panggil merah kemerahan. Sebagaimana kulit Nabi. Kita baca dalam Syama'il Muhammadiyah, kulit Nabi ni merah kemerahan. Orang comel, orang semak. Begitulah Khatamun Nubuwah ni, dia supaya benjole. Benjole duduk betul dengan jatuh Nabi, warna merah kemerah-merahan. Jadi Nabi dibelah dada dia ketika mana umur dia 4 tahun. Kali kedua Nabi dibelah dada umur dia 10 tahun. Yang ketiga Nabi dibelah dada dia pula ketika mana Nabi umur 40 tahun. Iaitu ketika Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan yang keempat, Nabi dibelah dada dia ketika mana? Akhir sekali ketika mana ni peristiwa yang berlaku dalam bulan Rejab. Iaitu Al-Isra' wal Mi'raj. Ketika mana Nabi nak Isra' daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belah dulu dada. Jibril belah dulu dada, buat kali kepak, buat tubik hati Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Tu adalah kali yang kepak. Maknanya 4 kali dah. Jibril belah dada Nabi, dia basuh hati Nabi dengan air Zam-Zam. 4 kali. Ketika mana umur Nabi 4 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga 40 tahun, yang pertama 4 tahun, yang kedua 10 tahun, yang ketiga 40 tahun, dan yang keempat ketika mana Nabi berumur 52 tahun. Ni bilangan Nabi dibelah dada ketika mana yang keempat, iaitu ketika mana Isra' wal Mi'raj. Nak royaknya Allah Ta'ala nak jalan Nabi ni, Allah Ta'ala bersihkan dulu hati Nabi, jiwa Nabi, sebab Allah Ta'ala nak bawa Nabi ke tempat yang indah, ke tempat yang comel, ke tempat yang hebat. Maka Nabi kena bersihkan dulu. Supaya kita nak masuk masjid, kita nak semaya, kita ambil wudu. Kita pakai pakaian hok comel-comel. Kita pakai bau-bau hok mahal-mahal. Jangan pula kita tukar. Nak pergi pasar raya, kita pakai hok mahal-mahal. Nak mari masjid, cari hok buruk sekali. Tak betul tu. Jadi orang panggil tak ikut agama. Hok ikut agamanya nak mari semaya ni, kita pakai pakaian hok comel sekali, hok bau sedap sekali. Nak sebab apa? Sebab kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj ini, Allah Taala bersihkan Nabi dulu sebelum Allah Taala nak bawa Nabi Isra' dan juga Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima kefarduan solat. Isra' Mi'raj ni perkara yang luar biasa lah. Perkara yang luar biasa. Sebab itulah Allah Ta'ala bawa di dalam Al-Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Kalau kita ngaji bahasa Arab, bahasa Arab ni dia ada makrifah, dia ada nakirah. Bahasa Melayu amu tak erti gapo nak sebut. Plural ke gapo. Lailan, selagi dia panggil al-lail. Dalam Quran kata subhanallazi asra bi abdihi lailan. Allah Taala tak guna subhanallazi asra bi abdihi al-lail. Dia ada beza tu. Kalau kita buka tafsir. Sebab apa? Lailan itu bermaksud sebahagian daripada malam.
Maknanya Allah Ta'ala bawa Nabi pada waktu malam ni bukan sepanjang malam. Sebahagian kecil daripada malam. Sebab tu Allah Ta'ala guna lailan. Kalau Allah Ta'ala guna subhanallazi asra bi abdihi al-lail, maka bermaksud Isra wal Mi'raj itu berlaku sepanjang malam. Kita baca dalam sirah Nabawiyah, Isra wal Mi'raj ini tak sampai 12 jam. Perjalanan Nabi naik daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha tak sampai 12 jam. Perjalanan biasa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 40 hari. Tiba-tiba peristiwa Isra Mi'raj tak sampai 12 jam. Nabi daripada Masjidil Haram naik ke Sidratul Muntaha. Sebab tu beza dia lailan dengan al-lail. Oh, lari gilang sat ni mata. Orang panggil selingan. Jadi khatamun nubuwah ini berlaku adanya bila? Ketika mana Nabi dibelah dada, ketika mana umur dia 4 tahun. Dan warna dia merah-merah ke merah-merahan. Lepas tu pula dia ada bonjolek. Kalau dia kecil pula kecil supaya dengan telepati. Kalau dia besar sama-sama dengan numbuk. Disebut juga dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana ada pendapat yang mengatakan bahawasanya ketika mana Nabi SAW wafat, maka hilanglah khatamun nubuwah yang ada di batin tubuh Nabi. Bila Nabi wafat, hilang. Ini ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama kita yang berpandangan bahawasanya orang panggil bila Nabi wafat maka tak ada lah khatamun nubuwah. Satu hadis tu ketika mana Nabi ni mati, sahabat-sahabat kata, betul kau Nabi ni mati. Duk tanya betul kau tak percaya. Maka ada seorang sahabat Nabi ni dia pergi belakang Nabi. Dia rasa belakang Nabi, dia pun royak, betul. Nabi SAW sudah wafat kerana khatamun nubuwah sudah hilang di belakang Nabi. Sebab tu ada pendapat mengatakan khatamun nubuwah ini hilang ketika mana Nabi SAW wafat. Ini disebut dalam kitab karangan Al-Imam Suyuti Zuhratul Al-Khamail ala syarhi Asy-Syama'il. Disebut dalam itu. Anak rayaknya khatamun nubuwah ini adalah tanda-tanda kenabian yang ada kepada Nabi SAW. Akhir sekali Salman Al-Farisi ni umur dia panjang. Nabi mati, dia tak mati lagi. Sayyidina Abu Bakar mati, dia tak mati lagi. Sayyidina Umar mati, dia tak mati lagi. Ketika mana pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan baru dia mati. Umur dia berapa? Disebut sini umur dia 80 lebih, umur dia 85 tahun. Bila tu? Tahun ke-35 Hijrah. Dia mati tahun ke-35 Hijrah semasa pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan Salman Al-Farisi ni sumbangan dia besarlah. Sumbangan dia sangat-sangat besar. Paling masyhur, paling kita ingat iaitu bagaimana cadangan daripada beliau untuk gali parit ketika mana peperangan Ahzab, ketika mana peperangan Khandaq. Kita tahu tentera-tentera Ahzab ni nak serang Nabi. Tentera-tentera Ahzab ni Yahudi pun ada, musyrikin pun ada, munafik pun ada, macam-macam. Berhimpun puak-puak dia nak pergi serang kota Madinah. Maka Nabi panggil sahabat-sahabat dia bincang, bagaimana kita nak menghadapi tentera-tentera Ahzab. Kita tak boleh tubik luar, kita nak bertahan dalam kota Madinah. Maka Salman pun akak tangan. Salman kata, kalau di Parsi orang panggil, bila kita berada dalam keadaan bertahan dalam kubu kita, dalam kota kita, maka kami akan gali parit. Parit yang digali ni parit luar. Bila kuda jatuh, kuda tak boleh nak lompat. Bila kuda nak lompat, tak lepas. Bila jatuh, tak boleh nak naik. Maka digalilah parit keliling kota Madinah. Bila tentera Ahzab ni sapa, bengok dia. Mari mana parit ni?
Mari mana strategi gali parit ni, mari mana? Sebab orang Arab tak penuh strategi perih dia ni gali parit. Betul lah. Moga Salman ni orang Parsi. Orang Parsi ni strategi perih dia banyak. Menyebabkan tentera Ahzab ni tak boleh nak masuk. Tak boleh nak masuk pakai apa panggil? Pakai lepas anak panah. Daripada bawah orang panggil panah dengan anak panah. Tetapi walau bagaimanapun tentera orang panggil dalam perang Ahzab ni, Nabi tak semaya. Nabi terpaksa tinggal semaya. Menarik perang Ahzab. Nabi terpaksa tinggal semaya. Sebab kekalutan yang begitu dahsyat. Kekalutan yang begitu dahsyat, Nabi terpaksa tinggal semaya. Terpaksa tinggal semaya sebab tak boleh nak tinggal perang. Kerana kekalutan yang dahsyat. Kekalutan yang dahsyat tu kita kena sambung semula. Kita akan cerita semula berkenaan dengan perang Ahzab. Kenapa Nabi terpaksa tinggal semaya tu? Kalau rakyat belaka tak Malaysia lah malam ni. Hak ni pulang Tara ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Allah Taala bagi keberkatan kepada kita dan kerahmatan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Taala jaga kita semua dengan nikmat sihat. Tak lama dah kita nak Ramadan. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kesihatan kepada kita untuk kita buat amal ibadat kita apabila kita berada dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa sadhima li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.